Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bertemu dalam pembacaan kitab Ar-Rahiqul Maktum, yang mana pada kali ini, pada siri kali ini, kita nak membicarakan tentang apakah itu kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kemudian kita nak membicarakan tentang mengapa perlunya untuk kita mempelajari dan membaca sirah. Barulah kemudian kita masuk tentang permulaan kitab, di mana penulis buku menerangkan tentang apakah maksud Arab, apakah kedudukan bangsa Arab dan sejarah ringkas tentang bangsa Arab. Maka kitab yang kita baca, Ar-Rahiqul Maktum, telah ditulis di dalam bahasa Arab oleh ulama India yang terkenal bernama Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau telah menang dalam pertandingan yang telah dianjurkan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami di Mekah, yang mana beliau telah menjadi juara pemenang utama ketika mana penulisan sirah, pertandingan penulisan sirah dianjurkan. Daripada banyak-banyak penyertaan pertama adalah dapat kepada penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pada tahun 1979, dan daripada situ kitab ini terus menerus diterima pakai, diguna, disebar, diajar di seluruh pelosok dunia. Lalu kitab Ar-Rahiqul Maktum yang menerangkan tentang Nabi SAW daripada sudut yang sangat jelas, yang mana diterangkan tentang Nabi SAW bukan daripada kelahiran Nabi sahaja, tetapi jauh daripada sudut bangsa Arab yang Nabi SAW ada kaitan dengan dia. Maka inilah kitab yang berada di hadapan kita, kitab yang memenangi tempat pertama ketika mana pembacaan sirah, pertandingan sirah dilakukan pada tahun 1979. Kita boleh lihat secara ringkas pada muka surat yang ke-8. Pada muka surat yang ke-8 yang ada pada kitab cetakan saya, kata penulis buku dan juga Syekh Muhammad Ali Al-Harakan yang merupakan setiausaha Kesatuan Alam Islami pada waktu tersebut, beliau berkata ketika mana pertandingan ini dibuka, ketika mana pertandingan ini diwar-warkan, maka pada waktu itu para pengkaji Islam mula mengirimkan karya-karya mereka dalam pelbagai bahasa. Jumlah manuskrip yang diterima adalah sebanyak 171 karya sirah yang hanya menceritakan tentang sirah. Daripada 171 karya, 84 karya dalam bahasa Arab, 64 dalam bahasa Urdu. Kat sini kita nampak betapa ramainya ulama-ulama sirah, ilmuwan sirah yang ada di negara India, Pakistan, yang mana mereka banyak menggunakan bahasa Urdu. 21 karya dalam bahasa Inggeris, dan ada satu karya dalam bahasa Perancis, dan juga satu karya menggunakan bahasa Hausa, iaitu bahasa Sudan. Daripada 171 karya, maka kita boleh nampak di situ juara yang pertama adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ataupun dipanggil oleh orang dalam bahasa asalnya dengan Pa Al-Mubarakfuri, dan beliau mendapat tempat pertama dalam pertandingan sirah anjuran Rabitah Al-Alam Al-Islami, yang mana syarat dia ketat. Kita boleh nampak ada 9 syarat semuanya pada muka surat yang ke-7. Namun daripada sini kita nampak semenjak daripada itu kitab Ar-Rahiqul Maktum diterima pakai, kitab Ar-Rahiqul Maktum disambut dengan baik oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Maka ini adalah pengenalan ringkas tentang kitab Ar-Rahiqul Maktum. Bagaimana kitab ini
boleh wujud, bagaimana kitab ini boleh ada di tangan kita, siapakah penulis dia, bilakah ia telah ditulis, itu secara ringkas kita boleh faham. Kemudian tiba pada persoalan mengapakah kita nak mempelajari sirah. Mengapa pentingnya sirah dalam kehidupan? Maka sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperkenalkan manusia supaya jangan menjadi hamba kepada makhluk, menjadi hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk memperkenalkan manusia kemuliaan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila maksud tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar adalah besar, maka sebenarnya seluruh hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang patut diteladani, dicontohi dan dibawa dalam kehidupan kita. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang kita biasa dengar. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya uswatun hasanah, adanya contoh ikutan yang baik, teladan yang baik. Dan daripada sini kita belajar bahawa Nabi itu adalah untuk diikuti, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk dicontohi. Dan untuk itu juga kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi SAW. Apa kata Aisyah bila ditanya tentang akhlak Nabi? Kata Aisyah, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Adalah peribadi Nabi, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka ini mengingatkan kita bahawa Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan akan perkataan-perkataan ataupun gabungan daripada kalamullah yang merupakan kalam yang sempurna, maka memberikan gambaran kepada kita betapa sempurnanya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila Nabi mempunyai akhlak yang sempurna, tanggungjawab kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohi, untuk meneladani akan baginda Nabi SAW. Namun itu bukan mudah. Bukan senang untuk kita ikut orang yang kita tidak kenal. Bukan senang untuk kita ikut orang yang mana kita tak tahu. Maka untuk kita ikut Nabi SAW, kita perlu kenal baginda Nabi SAW. Untuk kita kenal baginda adalah tidak lain tidak bukan dengan kita mengkaji, membaca, memahami, meneliti, menghayati akan sirah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita nampak para ilmuwan Islam tidak jemu, tak pernah berhenti menerangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah Nabi, kehidupan Nabi, syama'il Nabi, akhlak Nabi. Dan apabila kita mula mempelajari tentang Nabi, mula kenal Nabi SAW, daripada situ datangnya cinta. Sebab itulah pepatah Melayu menyebut, tidak kenal maka tidak akan cinta. Bila kita kenal, satunya membawa cinta. Dan bila kita adanya cinta, barulah mudah untuk kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar pada ibadah, tidak. Namun lebih daripada ibadah, daripada akhlak baginda, daripada muamalah baginda, daripada cara berfikir baginda, daripada cara bercakap baginda. Dan inilah menjadikan kita umat yang terbaik, khairul ummah, apabila kita mengikuti baginda Nabi SAW. Maka inilah dia penerangan kenapa kita perlu belajar sirah. Mengapa pentingnya sirah dalam kehidupan kita, supaya kita boleh kenal insan agung ini. Daripada kenal mendatangkan cinta, dan daripada cinta mudah untuk kita meneladani dan mencontohi serta mengikuti baginda Rasulullah SAW. Maka inilah dia kitab Ar-Rahiqul Maktum yang berada di hadapan kita. Dan pada hari ini kita nak fokuskan kepada beberapa tajuk kepada yang ada cetakan seperti sama seperti saya. Kita mulakan daripada muka surat yang ke
13. Muka surat yang ke-13. Pada muka surat yang ke-13, penulis buku dia tak terus kepada menceritakan tentang kelahiran Nabi. Tidak. Ia fokus kepada untuk kita kenal sejarah tanah Arab, sejarah bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi SAW. Maka nanti kita akan faham kenapakah bangsa Arab, kenapakah semenanjung Arab dipilih untuk kelahiran insan paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka pada muka surat yang ke-13, penulis buku membawakan tajuk kedudukan negeri Arab dan penjelasan tentang suku bangsa Arab. Maka kata penulis buku, pada hakikatnya bila kita menyebut tentang sirah nabawiyah, apakah yang kita bincangkan? Sirah nabawiyah adalah memberi gambaran tentang risalah, kerasulan yang dibawa oleh Nabi SAW kepada umat manusia. Dan risalah Nabi meliputi apa? Risalah Nabi meliputi ucapan baginda, qaul, aqwalun Nabi, meliputi perbuatan baginda, af'alun Nabi, dan meliputi akan panduan dan tingkah laku yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Dengan risalah, nubuah, kerasulan ini, baginda Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada menjadi hamba kepada makhluk, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, menjadi hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ini, dengan risalah ini, Nabi SAW berjaya membawa manusia menjadi makhluk yang mulia, menjadi insan yang hebat. Dan di sini bertukarlah sejarah tentang bagaimana daripada zaman jahiliyah, mereka-mereka ini, sahabat-sahabat ini boleh menjadi radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis buku, pada perenggan kedua, tidak mungkin dapat difahamkan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, kecuali setelah kita memahami tentang isu-isu yang menjadi latar belakang risalah tersebut, serta pengaruh yang berlaku sesudah kenabian Nabi SAW. Maka kata penulis buku, atas pertimbangan tersebut, maka akan diceritakan sedikit huraian ringkas tentang kaum-kaum yang terdapat dalam bangsa Arab beserta perkembangan yang terjadi kepada mereka sebelum kedatangan Islam. Begitu juga tentang sejarah kerajaan bangsa Arab, pimpinan dan juga sistem perkauman yang menjadi pedoman pada ketika itu, beserta dengan gambaran ringkas keagamaan bangsa Arab, budaya dan adat bangsa Arab, serta keadaan politik masyarakat dan ekonomi bangsa Arab. Maka dia nak terangkan semua supaya kita boleh faham tentang keadaan Nabi ketika mana sebelum lahir, setelah lahir, bagaimana Nabi SAW seorang diri membawa risalah ini, kemudian dibantu oleh sahabat melalui perjalanan bagaimana, kita tak akan faham itu. Bahkan kita tak akan menghargai pengorbanan Rasulullah kalaulah kita tidak faham keadaan, sikap bangsa Arab dan sebagainya. Maka kata penulis buku pada muka surat yang ke-14, yang pertama kita nak faham adalah tentang kedudukan tanah Arab, semenanjung Arab. Kemudian yang kedua kita nak faham pada siri ini tentang bangsa-bangsa Arab. Lalu kita boleh faham, oh ini daripada bangsa ini. Aus dengan Khazraj pernah dengar, tapi mereka asal-usul daripada mana? Bangsa ini bagaimana? Lalu daripada situ akan menjadi kita faham tentang bangsa Arab dan kenapa berlakunya perbalahan, pergaduhan di antara mereka dan lain-lain. Kata penulis buku, kedudukan tanah Arab. Bila kita sebut tentang semenanjung Arab, kata penulis buku sebelum kita bercerita tentang semenanjung Arab, pada muka surat yang ke-14, kalimah Arab, bila kita kata Ain Rabah, Arab daripada sudut lughah, daripada sudut bahasa, ianya memberi 3 makna. Yang pertama adalah Sahara. Apakah maksud Sahara? Maksudnya tanah gersang. Yang kedua memberi makna Al-Qifar, maksudnya dataran tandus. Dan yang ketiga memberi makna
al-ardul mujdibah, iaitu bumi tanah yang tidak ada air dan tumbuhan. Lalu dalam bahasa Arab bila kita sebut araba ataupun Arab, makna asal Arab adalah as-sahara, tanah yang gersang, al-qifar, tanah yang tandus, al-ardul mujdibah, tanah yang padanya tidak ada air dan tidak ada tanaman. Dan itulah memberi gambaran tentang semenanjung Arab yang pada waktu itu tidak banyak sumber air, tidak banyak tanaman. Itulah keadaan semenanjung Arab, sehinggakan orang yang mendiami tanah tersebut dipanggil sebagai orang-orang Arab. Arab makna asalnya adalah nisbah kepada tempat. Namun manusia yang di situ akhirnya dipanggil orang-orang Arab. Seterusnya kata penulis buku, apakah kedudukan geografi tanah Arab? Kita dah kenal pada perbincangan ini tentang perkataan Arab itu, apakah makna asalnya. Seterusnya pada perenggan kedua, kata penulis buku, di sisi barat semenanjung Arab, ianya bersempadan dengan Laut Merah dan semenanjung Sinai. Itu bahagian barat laut dia, adanya Laut Merah dan adanya semenanjung Sinai. Di sebelah timur bersempadan dengan Teluk Arab dan sebahagian besar daripada negeri Iraq. Sebahagian besar daripada negeri Iraq. Di selatan, ianya dibatasi oleh Laut Arab yang merupakan sambungan daripada Lautan Hindi. Manakala di sebelah utara, sempadannya ialah negeri Syam dan sebahagian daripada negeri Iraq. Maka inilah tentang barat, timur, utara dan selatan tanah Arab. Hanya beberapa buah sempadan diperselisih oleh para pengkaji. Berapakah luas semenanjung Arab? Mengikut kajian penulis buku, ianya antara 1 juta hingga 1.3 juta batu persegi. Itulah keluasan semenanjung Arab pada zaman sebelum kelahiran Nabi SAW. Kata penulis buku, semenanjung Arab dengan kedudukan semula jadi dan geografinya amat penting sebagai benteng yang kuat. Sebab itu kita nampak tak banyak kuasa besar berjaya menjajahi semenanjung Arab pada zaman itu, zaman sebelum kelahiran Nabi SAW. Apakah benteng yang kuat? Kata penulis buku, jika dilihat daripada dalam, semenanjung Arab dikelilingi oleh padang pasir daripada pelbagai sudut, sehingga semenanjung tersebut menjadi benteng kukuh yang sukar ditembusi oleh bangsa asing yang hendak menjajah ataupun melebarkan sayap pemerintahan dan pengaruh sampai ke sana. Itu antara faktor, walaupun pada waktu itu ada kuasa besar dunia, setiap zaman ada kuasa besar dunia, namun mereka tak mampu nak menjajah tanah Arab kerana daripada sudut faktor ianya tak banyak sumber air, ianya adalah tanah yang tandus, ianya penuh dengan padang pasir yang mana boleh berubah keadaan dalam sekelip mata dengan ributnya dan sebagainya. Maka kata penulis buku pada perenggan yang keempat, oleh itu tidak aneh apabila para penduduk semenanjung Arab merupakan manusia yang merdeka. Mereka ni tak pernah dijajah. Mereka ini tak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Sebab itu mereka tak ada budaya, tak ada adat daripada bangsa asing. Sebab itu mereka menjadi merdeka walaupun mereka berjiran dengan 2 buah empayar besar, iaitu kerajaan Rom di barat dan juga kerajaan Farsi di timur. Tetapi kerana geografinya yang begitu, maka pada waktu itu tidak ada kuasa besar yang nak masuk untuk menjajah kawasan tersebut. Maka daripada sini kita nampak bangsa Arab bagaimana mereka tak pernah dijajah, tak pernah masuk kepada mereka anasir-anasir yang tak baik daripada luar. Itu keadaan dalam tanah Arab, semenanjung Arab. Kata penulis buku, jika dilihat daripada luar semenanjung Arab terletak di antara benua-benua yang telah terkenal sejak zaman dahulu. Ini mungkin juga, bila kita faham maksud penulis buku, mungkin juga sebab mengapa Nabi SAW diutuskan daripada bangsa Arab, daripada semenanjung Arab. Satunya, bangsa Arab ini tak tercemar dengan unsur-unsur yang tak baik daripada luar.
Yang keduanya, bangsa Arab ini adalah center untuk mudah agama tersebar ke tempat-tempat yang lain. Sebab itu kata penulis buku, jika dilihat daripada luar, semenanjung Arab terletak di antara benua-benua yang telah terkenal sejak zaman dahulu. Bahkan semenanjung Arab boleh bertemu terus dengan benua-benua itu, sama ada melalui daratan ataupun melalui lautan. Contoh, sebelah barat laut semenanjung Arab adalah pintu masuk ke benua Afrika. Sangat dekat. Sebab itu kita nampak para sahabat pada zaman Nabi SAW di Mekah, mereka berhijrah ke mana? Mereka berhijrah ke Habsyah melalui Yaman. Kerana dekat. Yaman dan Habsyah adalah dekat melalui jalan laut. Maka sebab itu kita nampak ianya adalah pintu masuk ke benua Afrika. Sisi timur lautnya adalah kunci menuju ke benua Eropah. Lalu boleh masuk ke Eropah, boleh masuk ke Afrika. Manakala sisi timurnya pula menjadi pintu masuk bagi bangsa-bangsa ajam, iaitu bukan Arab. Kemudian daripada situ ke Asia Tengah, Semenanjung dan Timur Jauh. Maka ianya adalah pintu masuk ke benua Afrika. Ada pintu masuk menuju ke Eropah. Ada pintu masuk ke Asia dan sebagainya. Maka tidak hairanlah apabila kapal layar dan kapal api mereka sering berlabuh di pelabuhan yang berada di hujung semenanjung Arab yang dekat dengan benua berkenaan. Lalu faktor ini juga mungkin ada hikmah kenapa bangsa Arab dipilih, kerana lokasinya yang strategik untuk penyebaran dakwah Nabi SAW. Selain mereka ini adalah umpama orang yang tak pernah dijajah daripada mana-mana bangsa, oleh mana-mana kaum, oleh mana-mana anasir-anasir yang tidak baik. Kata penulis buku, lantaran kedudukan geografinya yang strategik, sisi utara semenanjung Arab iaitu Syam dan sisi selatan iaitu Yaman menjadi tempat persinggahan pelbagai bangsa, juga menjadi pusat tempat tukar-menukar barang perniagaan, kebudayaan, ajaran agama dan juga seni. Maka sebab itulah kita nampak pada zaman dahulu Syam sangat maju kerana ianya adalah tempat pertemuan pelbagai bangsa. Begitu juga Yaman menjadi sangat maju kerana ianya adalah menjadi hub utama. Itu pada zaman sebelum kelahiran Nabi SAW. Lalu, apakah pengajaran daripada bab yang pertama? Penulis buku sengaja nak terangkan kepada kita tentang pertamanya maksud perkataan Arab. Maksud perkataan Arab itu menerangkan kepada kita ianya merujuk kepada tanah semenanjung Arab yang akhirnya dinisbahkan kepada orang yang mendiami di situ, itulah orang-orang Arab. Lalu kemudian penulis buku terangkan juga kepada kita, disebabkan keadaan geografinya menjadikan faedah pertama mereka ni tak pernah dijajah. Mereka ni tak pernah dijajah oleh kuasa-kuasa besar dunia kerana keutuhan benteng yang kuat daripada benteng alam semula jadi. Yang kedua, kita belajar bahawa betapa strategiknya semenanjung Arab kerana ianya boleh bertemu dengan pelbagai benua dan dunia luar. Maka ianya memudahkan usaha dakwah Nabi SAW yang seterusnya disambung oleh para sahabat Nabi SAW. Itu mungkin hikmah yang boleh kita faham daripada tajuk ini, daripada bab ini. Lalu kita dah kenal tentang apakah makna Arab dan apakah kedudukan dan geografi dan hikmah di sebalik semenanjung Arab. Penulis buku seterusnya pada muka surat yang ke-15 pada cetakan saya nak menerangkan serba sedikit tentang bangsa-bangsa Arab supaya kita boleh kenal bangsa ini asal usulnya mana, mengapa mereka tak ngam, mengapa mereka begini dan sebagainya, mereka ini asal daripada mana dan sebagainya. Lalu mengikut catatan para ulama sirah, bangsa Arab terbahagi kepada tiga bangsa. Kepada tiga bangsa. Bangsa Arab yang pertama adalah Al-Ba'idah. Ba, Alif, Hamzah, Dal dengan Ta marbutah, Ta bulat. Bangsa Arab Ba'idah adalah merupakan bangsa Arab yang lama, yang mana kita tak boleh nak tahu sejarahnya dengan sangat-sangat detail. Iaitu contohnya bangsa Arab Ad. Ad adalah daripada bangsa Arab. Cumanya Arab Ba'idah, Arab yang lama.
contohnya bangsa Thamud, contohnya bangsa Jurhum, yang kita akan banyak kali mendengar tentang Jurhum. Lalu Jurhum ini dikategorikan sebagai bangsa Arab yang lama, iaitu bangsa Arab Ba'idah. Begitu juga tentang Arab Qahtan, Qahtan yang kita biasa dengar dalam sirah. Bangsa Arab, minta maaf, bukan bangsa Arab Qahtan, itulah Ad, Thamud dan juga Jurhum. Ini yang kita biasa dengar, selain daripada nama-nama lain yang kita boleh baca dalam buku yang berada di hadapan sahabat-sahabat. Maka ini pecahan pertama, bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab Ba'idah, minta maaf saya banyak tertasul, bangsa Arab Ba'idah. Yang kedua adalah bangsa Arab Aribah, Ain Alif Ra Ba dengan Ta marbutah, Aribah. Bangsa Arab Aribah, mereka ini adalah daripada keturunan Ya'rub bin Yashjub. Ada sebahagian cetakan dia terbalik, dia sebut situ Yashjub bin Ya'rub. Dalam kitab asal, ianya adalah Ya'rub bin Yashjub, nama dia. Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan. Dan daripada inilah mereka dikenali dengan Arab-Arab Qahtan. Mereka ini adalah bangsa Arab Aribah. Lalu bangsa Arab Aribah kita akan terangkan kejap lagi. Dan yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Mim, Sin, Ta, Ain, Ra, Ba dengan Ta marbutah. Lalu Ba'idah, kita tak akan pergi detail kerana sukar nak memahami sejarahnya, kerana mereka adalah bangsa Arab yang kuno. Kaum Ad, kaum Thamud, iaitu kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, kemudian Jurhum dan yang lain-lain, ini adalah bangsa Arab yang lama. Namun penulis buku akan pergi detail kepada bangsa Arab Aribah dan kemudian pada bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Aribah, kata penulis buku, adalah merupakan bangsa Qahtan. Mereka dikenali dalam kitab-kitab sirah sebagai bangsa Arab Qahtan. Yang mana bangsa Arab Aribah ini asal mereka adalah Yaman. Daripada banyak-banyak ini, ada dua kabilah yang terkenal. Kita boleh nampak, itulah yang pertama suku Himyar bin Sabak. Dan yang kedua adalah suku Kahlan bin Sabak. Lalu suku Himyar kita boleh nampak suku yang paling terkenal dalam kabilah Himyar ada 3, yang mana kita jarang dengar nama suku Himyar. Adapun suku-suku yang terkenal dalam kabilah Kahlan ada banyak, dan Kahlan ini yang akan dipecahkan lagi. Lalu kita nampak bangsa Arab Aribah terbahagi kepada 2 suku besar. Suku Arab Himyar, mereka ini kekal duduk dekat Yaman, mereka berhijrah lewat. Yang kedua adalah suku Kahlan. Suku Kahlan ini mereka kalah dalam persaingan dengan suku Himyar, dan di situ mereka berhijrah, dan daripada berhijrah itu mereka menjadi bangsa-bangsa Arab yang kita nampak kebanyakannya pada zaman ini di tanah Arab. Maka kata penulis buku pada muka surat 15, pada perenggan terakhir, suku-suku daripada kabilah Kahlan berpindah meninggalkan Yaman sehingga mereka tersebar di segenap penjuru semenanjung Arab. Mereka keluar daripada Yaman. Kenapa mereka keluar? Ada beberapa pandangan. Yang pertama, dikatakan kebanyakan mereka mula berpindah sebelum terjadinya banjir besar. Banjir yang Allah sebutkan dalam surah Sabah pada juz yang ke-21. Perpindahan mereka dilakukan ketika mana aktiviti perniagaan mereka gagal disebabkan tekanan dan penguasaan bangsa Rom terhadap laluan perdagangan perniagaan laut serta akibat penutupan laluan darat setelah bangsa Rom menjajah negeri Mesir dan Syam. Maka bila waktu itu tak ada lagi sumber ekonomi, bangsa Kahlan berhijrah. Ini adalah pandangan pertama, disebabkan faktor ekonomi mereka berhijrah bila mereka kalah dengan laluan perniagaan yang mula dikuasai oleh bangsa Rom. Maka suku Kahlan mula keluar daripada Yaman. Yang kedua, sebab mereka berpindah adalah selepas banjir. Bila tembok Sabak pecah, empangan Sabak pecah, maka pada waktu itu telah musnah tanaman mereka, telah musnah tempat tinggal mereka, dan mereka pun pada waktu itu berpindah.
Apa pun sebab daripada dua suku yang terkenal daripada bangsa Arab Aribah. Kan kita sebut ada 3. Baidah kita tak ceritakan. Sekarang ini kita sebut pada suku yang kedua, pada kabilah yang kedua. Itulah bangsa Arab Aribah. Dikenali juga sebagai Qahtan. Dan daripada situ ada dua bangsa yang terkenal. Himyar yang mana kekal duduk di Yaman. Dan Kahlan yang berhijrah. Daripada bangsa Kahlan ini, kata penulis buku, pada perenggan yang keempat, kabilah Kahlan, perenggan yang keempat, muka surat yang ke-16. Kabilah Kahlan yang berpindah daripada Yaman dapat dibahagikan menjadi 4 suku. Nampak macam pening, tapi bila kita baca pelan-pelan, bila kita dengar dengan teliti, kita boleh faham sirah dia. Lalu kabilah Kahlan pecah lagi kepada 4. Aribah adalah pecah kepada 2, Himyar dan juga Kahlan. Kahlan pecah lagi kepada 4. Yang pertama adalah suku Azd, iaitu Hamzah, Zaidal. Yang kedua adalah Laham dan Juzam. Yang ketiga adalah Tai. Yang keempat adalah Kindah. Kita boleh nampak kalau yang ada cetakan sama dengan saya, dihitamkan akan keempat-empat suku tadi. Lalu suku Azd ini yang banyak nama-nama kita bakal kenal dalam sirah. Maka kata penulis buku, yang pertama suku Azd. Suku Azd itu yang mana kita boleh nampak ada yang mana mereka pergi ke Oman, lalu daripada situ mereka membiak. Kemudian yang kedua, ada daripada mereka menjadikan Tihamah sebagai tanah air dan mereka dikenali sebagai Az-Shanu'ah. Az-Shanu'ah ini ada disebut dalam hadis Nabi SAW tentang Az-Shanu'ah. Lalu Az-Shanu'ah, kita tahu mereka ini orang-orang daripada suku Az, dan suku Az datangnya daripada suku Kahlan. Okey. Yang ketiga adalah kita boleh nampak di sini yang dipimpin oleh Tha'labah bin Amar. Dan Tha'labah bin Amar, kita boleh tengok pada hujung perenggan tersebut, daripada situ lahirlah Al-Aus dan juga Al-Khazraj. Sekarang ni baru kita faham. Aus dan Khazraj lahirnya daripada Az, dan Az lahirnya daripada Kahlan, dan Kahlan lahirnya daripada bangsa Arab Aribah. Lalu Aus dan Khazraj dia bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Mereka ini daripada bangsa Arab Aribah. Itulah Aus dan Khazraj yang kemudian hari ini menjadi orang-orang Ansar, penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka itu yang nombor 3. Nombor 4 kita boleh nampak, itulah yang dipimpin oleh Harithah bin Amar, yang mana nama lainnya adalah Khuza'ah. Khuza'ah kita akan kenal banyak kali. Mereka ini mendiami dekat dengan Mekah, iaitu mereka duduk dekat Marruz Zahran. Marruz Zahran. Kadang-kadang dipanggil sebagai Murruz Zahran. Dan mereka antara orang yang pernah membantu Quraisy menghalau bangsa Jurhum. Dan daripada situ mereka pernah menjadi pemerintah Mekah selama 300 tahun. Ini sebelum kelahiran Nabi. Khuza'ah pernah menjadi pemerintah Mekah selama 300 tahun. Sebab itu hubungan antara Quraisy dengan Khuza'ah sangat tidak baik. Lalu ini dia bangsa Khuza'ah. Namun kemudian harinya Khuza'ah menjadi penyokong kuat Nabi SAW. Lalu Khuza'ah ni daripada mana? Khuza'ah datangnya daripada Az, dan Az datangnya daripada Kahlan. Kahlan adalah sebahagian daripada bangsa Arab Aribah. Lalu ini daripada sudut faktanya, daripada sudut sejarahnya. Lalu ini dia nama-nama yang kita biasa dengar, Aus dan Khazraj. Mereka daripada Az. Begitu juga Khuza'ah, kita bakal dengar nama mereka banyak kali. Mereka pun daripada Az. Dan yang kelima adalah itulah yang mendiami Syam, yang dikenali sebagai Raja-Raja Ghassan. Ini kalau orang baca sirah akan biasa dengar Raja-Raja Ghassan. Mereka ini sebenarnya daripada Jafnah bin Amar. Daripada Jafnah bin Amar. Ini adalah antara kabilah-kabilah yang kita kenal. Aus dan Khazraj, Khuza'ah dan juga Ghassan. Kemudian pecahan yang kedua daripada Kahlan adalah Laham dan juga Juzam. Pecahan yang ketiga adalah Tai, dan pecahan yang keempat adalah Kindah. Lalu apakah ringkasan dia? Ringkasannya kata penulis buku, Arab itu dia bukan satu. Mereka ada 3 sebenarnya.
Thamud dan Ad serta Jurhum, mereka juga Arab. Namun mereka dikenali sebagai Arab Baidah, Arab kuno, Arab lama yang sejarah lengkap mereka sukar diketahui. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah Arab Aribah. Arab Aribah terpecah menjadi dua suku yang terkenal. Yang pertama adalah Himyar. Mereka kekal duduk di Yaman. Lalu daripada sini kita nampak Yaman sebenarnya adalah satu tamadun yang sangat lama. Yaman adalah satu tamadun yang berada di situ jauh sebelum daripada zaman Nabi SAW, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Sulaiman dan sebagainya. Lalu itu adalah Yaman. Yang mana mereka ini akhirnya dikenali dengan dua suku, Himyar kekal duduk di Yaman. Dan ada lagi satu suku iaitu suku Kahlan. Mereka terpaksa keluar daripada Yaman. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disebabkan perniagaan mereka merosot sebab laluan perniagaan mula dikuasai oleh bangsa Rom. Ada yang mengatakan kerana tidak apabila pecahnya tembok yang menahan air, maka pada waktu itu mereka terpaksa berhijrah. Suku Kahlan yang berhijrah inilah menjadi kebanyakan bangsa Arab yang kita nampak pada zaman kita. Daripada suku Kahlan ini ada 4 kabilah yang terkenal. Itulah suku Az. Yang keduanya adalah Laham dan Juzam. Yang ketiga adalah Tai. Dan yang keempat adalah Kindah. Daripada 4 ini, kita nak fokuskan kepada satu. Itulah Az. Daripada Az ini adanya Az Shanu'ah yang Nabi pernah sebut dalam hadis baginda Nabi SAW. Kemudian adanya suku Aus dan Khazraj yang mendiami Yathrib. Adanya suku Khuza'ah yang mendiami Marrul Dhahran ataupun Murrul Dhahran. Bahkan mereka pernah menguasai Mekah selama 300 tahun. Sebab itu hubungan Khuza'ah dengan Quraisy sangat tak baik. Walaupun Khuza'ah menjadi penyokong Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan kemudian adanya kabilah yang terkenal, itulah kabilah Ghassan, yang mereka ini menjadi pengikut kepada kerajaan Rom pada kemudian hari. Lalu inilah sejarah ringkas tentang kabilah yang kedua, itulah kabilah Aribah. Kabilah Arab yang ketiga adalah Musta'ribah. Dan kita boleh nampak Musta'ribah pada muka surat yang ke-15. Mereka ini adalah anak cucu bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Ismail. Dan ini kita akan bincangkan pada siri yang berikut. Namun daripada sini kita nampak bahawa sebenarnya anak cucu Nabi Ismail inilah dikenali sebagai Arab Musta'ribah. Dan mereka membesar dan mereka banyak berada di bumi Mekah. Dan daripada situ lahirnya Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada tajuk ini? Pengajaran yang saya nampak daripada tajuk ini, apabila suku Kahlan berhijrah, dia tinggalkan walaupun berat dia punya tempat asalnya Yaman. Namun kat situ ianya membawa kebaikan kepada anak cucunya, dan di situ kita nampak mereka mula akan bertebaran di tanah Arab, di semenanjung Arab yang lain. Bahkan kemudian hari ada anak cucu dia menjadi raja. Contohnya Raja Ghassan dan sebagainya. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat adalah jangan takut untuk berhijrah. Sama ada yang wajib, yang mesti adalah berhijrah meninggalkan maksiat dan perkara yang haram. Itu mesti. Kat situ Allah akan bukakan akan manfaat-manfaat yang kita tak pernah bayangkan. Dan yang kedua, jangan takut untuk berhijrah. Apabila adanya peluang untuk berhijrah, sama ada daripada satu daripada satu tempat ke satu tempat, kita nampak berapa banyak orang yang sanggup berhijrah. Lalu hijrah agama itu mesti meninggalkan maksiat dan haram kepada perkara yang Allah suka. Dan kadangkala dalam urusan dunia pun, apabila kita nampak sukar untuk kita berniaga ataupun bekerja, jangan takut untuk berhijrah. Dan jangan takut untuk berpisah dengan keluarga, kerana sebenarnya hijrah mendatangkan kebaikan yang sangat luar biasa. Sebab itu Rasulullah pun berhijrah, meninggalkan bumi Mekah
Nabi SAW pernah suruh sahabat berhijrah ke Habsyah. Nabi sendiri pernah pergi ke kota Taif. Bahkan akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah sehingga menjadi Madinah, bandar kecil itu, desa kecil, menjadi Madinah yang bercahaya, Madinah Al-Munawwarah. Maka di sini kita berhenti. Ini secara ringkas pada siri yang pertama. Pada siri kali ini kita akan sambung pada siri yang lain insya-Allah dengan tajuk-tajuk yang menarik yang kita jadikan kitab Ar-Rahiqul Maktum sebagai sumber dan rujukan utama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.